Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Okay, murid-murid, kita akan belajar tajuk kelestarian ya, tajuk unit 9. Standard kandungan hari ini ialah kitar semula. Maksudnya subtajuk dia ialah kitar semula. Okey, standard pembelajaran, objektif yang cikgu nak capai hari ini ialah 1. Kamu dapat menyatakan maksud kitar semula. Ya. Yang kedua, kamu boleh mengenal pasti barang-barang yang boleh dikitar semula. Dan yang ketiga, membezakan simbol dan warna tong kitar semula. Itu saja yang kita nak capai hari ini ya murid-murid. Okey, selamat pagi murid-murid. Hari ini dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar, kita akan masuk topik baru ya, iaitu kitar semula. Okey, apa itu kitar semula murid-murid? Okey, sebelum kita tengok apa itu kitar semula, ya, cikgu nak murid-murid dengar satu perbualan antara botol, tin dan kotak. Okey. Lucu kan? Okey, jom kita lihat perbualan antara kawan-kawan ni. Okey. Okey, mula-mula botol bertanya ya, murid-murid. Apa dia tanya? Okey. Hai tin dan kotak, pernahkah kamu mendengar tentang kitar semula? Okey, tin menjawab, tidak botol. Kitar semula itu apa? Okey, baiklah. Kita tengok apa yang kotak jawab pula ya. Okey, kitar semula ialah cara memproses barang-barang buangan supaya dapat digunakan semula. Okey, murid boleh faham tak? Okey. Okey, kitar semula ya. Ialah memproses bahan-bahan buangan supaya dapat digunakan semula. Kalau kamu gunakan bahan-bahan seperti kotak, kaca, botol, ya, kamu gunakan semula, itu dinamakan kitar semula. Ya, faham kan maksudnya? Kita gunakan botol plastik, kita potong, kita buat sebagai bekas pensel, kita buat sebagai tempat letak bunga, itu dinamakan kitar semula. Sebab kita gunakan semula bahan-bahan buangan yang sepatutnya kita buang, kita dah habis minum, kita nak buang, kita gunakan semula, kita namakan proses itu ialah kitar semula. Mudah kan murid? Murid boleh faham kan? Okey, bahan-bahan yang boleh kamu kitar semula ialah yang biasa ya, biasa kita kitar semula ialah nombor 1, botol. Ya. Okey, ini botol. Ya, kalau murid ingat, kita pernah gunakan botol sebagai cikgu pernah gunakan botol-botol ni semua
untuk membuat bahan kitar semula seperti tempat letak pensel, tempat letak bunga, ya. Jivita pernah buat masa aktiviti co-curriculum, ya. Jadi cikgu harap murid-murid semua ingat, ya. Kalau botol ni ada pelbagai jenis botol, ada botol kaca, ada botol plastik, ya. Seterusnya ialah kertas. Kertas boleh juga kita kata kertas surat khabar, kertas yang kita tulis, yang kita tak nak gunakan, kita nak buang. Dan dalam kertas termasuk juga cardboard, kotak-kotak, ya. Kotak-kotak semua juga termasuk dalam kertas, ya. Kertas biasanya murid tahu kan, kita boleh lipat, kita boleh gunakan sebagai bekas pensel juga kita boleh buat, ya. Kita boleh tenun dia sebagai pensel, kotak pensel. Begitu juga dengan kotak, ya. Murid-murid kalau ingat waktu kita nak menyambut ambang kemerdekaan, kita ada gunakan kotak, ya. Murid-murid ada membantu Cikgu Kartina membuat rumah, ya, rumah kampung menggunakan kotak, ya. Kita ada juga gunakan kertas-kertas untuk menghasilkan gambar-gambar, ya. Seterusnya ialah tin. Tin biasanya seperti tin minuman, tin sardin, tin susu, ya. Kamu boleh selepas kamu gunakan sardin, kamu boleh cuci, kamu boleh balut, kamu boleh gunakan dia sebagai tempat letak pensel, tempat letak peralatan seperti sudu, ya, pisau. Ya, benda-benda ni macam kita gunakan semula tin tersebut, ya. Itu dinamakan proses kitar semula. Murid-murid. Sekarang kita nak tengok simbol kitar semula. Kalau ada simbol ni maksudnya kamu tahu benda itu boleh dikitar semula, ya. Ni simbol dia. Senang ingat kan? Simbol dia macam ni. Maksudnya simbol ini kita boleh gunakan semula barangan tersebut, ya. Kita tak membuang barangan tersebut. Biasanya simbol ini terdapat di mana? Terdapat di tong sampah, ya. Dekat pondok guard sekolah kita pun ada kan murid-murid? Ini tong sampah yang kita buang barang kitar semula, ya murid. Kamu mesti buang bahan-bahan kitar semula di dalam tong-tong yang ada simbol ini, ya murid. Jom kita lihat simbol warna tong yang mana sesuai untuk bahan buangan yang mana, ya. Jom. Warna tong dan kegunaannya. Tadi murid-murid ada tengok kan 3 jenis tong, ya. Tong yang warna biru untuk kertas sahaja. Kertas maksudnya kertas, cardboard, ya, macam kotak-kotak, ya, semua itu termasuk kertas. Ya, Yang kedua ialah tong berwarna coklat.
tong berwarna coklat ini hanya untuk kaca sahaja. Ya, apa-apa peralatan kaca kita masukkan ke dalam tong berwarna coklat. Okey, tong yang ketiga, tong berwarna jingga. Jingga maksudnya orange. Tong berwarna orange ini hanya untuk tin dan plastik. Macam cikgu cakap tadi, tin ialah tin yang minuman kamu, ya, minuman Coca-Cola, orange, atau tin seperti tin sardin, tin susu, semua itu termasuk dalam tin. Dan plastik adalah seperti macam botol plastik, ya, apa-apa pinggan mangkuk ke, apa-apa yang bentuk plastik yang kamu rasa nak buang, kamu buang ke dalam tong berwarna orange. Ya, maksudnya tong-tong peralatan di dalam tong-tong ini semua akan diangkut dan dijadikan dan akan diproses untuk dijadikan bahan yang boleh digunakan semula. Maksudnya peralatan ini tidak akan dibuang. Okey, macam kertas akan diproses menjadi tisu, ya, begitu juga yang lain-lain. Okey. Murid-murid boleh ingat tak? Mudah kan? Okey, apa yang kita belajar hari ini, murid-murid boleh ingat dengan mudah. Okey, yang kita belajar hari ini 3 saja perkara yang cikgu nak murid-murid ingat. Okey, perkara yang pertama ialah kitar semula ialah apa itu kitar semula? Ya, jadi murid-murid mesti tahu apa itu kitar semula, iaitu cara memproses bahan-bahan buangan supaya dapat digunakan semula. Okey, bahan yang boleh dikitar semula ialah kertas, kaca, tin dan plastik. Okey, dan simbol kitar semula, okey, jenis bahan dan warna tong. Okey, cikgu nak kamu ingat 3 perkara ini. Ya, murid-murid. Okey. Okey, murid-murid. Sekarang cikgu nak murid-murid menjawab ketiga-tiga soalan ini, ya. Apakah maksud kitar semula? Okey, soalan yang kedua, senaraikan bahan yang boleh dikitar semula. Dan yang ketiga, nyatakan warna tong kitar semula mengikut bahan. Okey, kertas, kaca dan tin plastik. Okey, murid-murid boleh tuliskan jawapan dan hantarkan secara WhatsApp kepada cikgu. Ya, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Jangan lupa ya, jawab soalan dalam Google Form dan lembaran kerja yang cikgu sediakan ya. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan.